Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan membincangkan mengenai dua topik. Yang pertama adalah apa yang guru perlu lakukan setelah membina soalan penilaian. Dan yang kedua, topik taksonomi Bloom. Okey. Kita pergi dahulu kepada topik yang pertama. Apa yang guru perlu lakukan setelah membina soalan penilaian? Okey, yang pertama, guru itu perlu mendapat kesahan ataupun membuat kesahan. Okey, guru subjek tersebut perlu membawa soalan yang telah dibina serta JSU yang telah disediakan berjumpa dengan guru pakar. Okey, guru pakar itu akan menyimak setiap soalan berpandukan JSU yang telah ditetapkan. Okey, jika guru pakar itu bersetuju dengan soalan tersebut, bermaksud guru pakar itu akan memberi kesahan. Okey, selepas mendapat kesahan, guru subjek tersebut perlu membuat kebolehpercayaan. Okey, guru tak subjek itu perlu memberi soalan tersebut kepada pelajar ataupun kepada murid untuk menjawab. Okey, jika mendapat markah 7 ke atas, bermaksud soalan itu boleh diguna pakai. Okey, tetapi jika mendapat markah 6.9 ke bawah, soalan itu tidak boleh diguna pakai. Okey, kita perlu membuat ubah suat. Okey, contohnya kita tengok kepada kekerapan. Okey, soalan mana yang murid kerap tidak boleh jawab? Okey, contoh soalan susah murid tak boleh jawab. Ramai yang murid tak boleh jawab soalan susah. Jadi, kita perlu ubah suai dengan kurangkan kadar soalan susah. Okey, proses itu perlu berterusan sehinggalah mendapat 7 ke atas. Okey, jadi jika mendapat 7 ke atas, bermaksud soalan itu boleh diguna pakai untuk penilaian ataupun pentaksiran akan datang. Okey, kenapa kita perlu membuat kebolehpercayaan ini? Okey, untuk memastikan jawapan yang dikemukakan oleh murid ini bukanlah disebabkan nasib, tetapi disebabkan pengetahuan murid itu. Okey, selesai mengenai kesahan dan kebolehpercayaan, kita pergi pula kepada taksonomi Bloom. Okey, bagaimana taksonomi Bloom ini diaplikasikan dalam penilaian dan juga pentaksiran. Okey, yang pertama, kita pergi dahulu kepada apakah yang dimaksudkan dengan taksonomi Bloom. Okey, taksonomi Bloom ini adalah satu struktur untuk mengenal pasti kemahiran individu bermula dari peringkat rendah ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, seperti yang kita tahu, taksonomi Bloom ini mendapat apa? Ada 6 tahap. Okey, bermula dengan tahap mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima menilai dan yang terakhir adalah mencipta. Jadi guru perlu merujuk kepada tahap taksonomi Bloom ini untuk membina soalan kepada murid. Okey, saya bagi contoh. Contoh soalan mengikut tahap taksonomi Bloom ini. Okey, kita pergi dahulu kepada tahap yang pertama, iaitu mengingati. Contohnya saya bagi gambar pen. Okey, jadi kita boleh kemukakan soalan apakah gambar tersebut. Jadi murid akan ingat kembali apa yang mereka belajar. Okey, oh, gambar ini adalah gambar pen. Okey, jadi itu adalah tahap mengingati. Kemudian kita pergi pula kepada tahap memahami. Okey, murid tahu tak pen itu kegunaan dia untuk apa? Contohnya, pen ini kegunaan dia untuk menulis. Jadi itu adalah peringkat memahami. Okey. Dan yang ketiga, kita pergi kepada tahap aplikasi. Okey, murid tahu pen itu kegunaan dia untuk menulis. Jadi, murid boleh aplikasikan dengan menggunakan pen untuk menulis. Jadi itu adalah peringkat aplikasi. Kemudian kita pergi kepada tahap analisis. Okey, analisis, kita boleh bekalkan 2 pen ataupun 2 gambar pen. Kita minta murid bezakan antara kedua pen tersebut.
bagaimana ciri-ciri pen satu ini, bagaimana ciri-ciri pen yang kedua ini. Contohnya pen satu ini mudah digunakan. Okey, pen dua ini cantik. Okey, ikutlah. Okey, kemudian itu adalah tahap analisis. Okey, murid dapat membezakan. Kemudian kita pergi pula kepada tahap menilai. Okey, tadi murid dah bezakan, kemudian murid dapat menilai yang mana satu pen yang lebih bagus, yang mana satu pen yang lebih baik. Okey, jadi itu adalah tahap menilai. Okey, dan yang terakhir, tahap apa? Tahap mencipta. Okey, tadi dah menilai, kita pergi pula kepada tahap mencipta. Murid itu dapat menciptakan satu pen yang cantik, yang mereka suka, yang lebih bagus dan sebagainya. Okey, itu adalah tahap soalan mengikut taksonomi Bloom. Okey, jadi seperti yang kita tahu, untuk membina soalan kita perlulah bermula dengan peringkat yang rendah kepada peringkat yang tinggi. Kita tak boleh mula dengan tahap yang tinggi kepada tahap yang rendah. Okey, jadi bagaimana kita perlu menentukan berapa peratus soalan yang susah, berapa peratus soalan yang mudah. Okey, itu kita perlu merujuk kepada JSU yang kita telah sediakan. Okey, tadi kita sudah sebut 6 tahap taksonomi Bloom. Okey, kita perlu tahu tahap 1, 2 dan 3, mengingati, memahami dan aplikasi, itu adalah tahap kebar. Okey, tahap kebar. Okey, dan tahap 4, 5 dan 6, tahap analisis, menilai dan juga mencipta, itu adalah tahap kebat. Okey, jadi kita boleh tengok kepada peratus soalan mengikut JSU yang sudah ditetapkan. Okey, dalam taksonomi Bloom ini terdapat 3 domain utama. Yang pertama adalah domain kognitif, yang kedua adalah afektif dan yang ketiga adalah psikomotor. Okey, dalam taksonomi Bloom ini ataupun dalam membina soalan berdasarkan taksonomi Bloom ini, kita perlu ada salah satu domain ini. Okey, seperti sama ada kognitif sahaja ataupun efektif ataupun psikomotor. Tidak perlu terdapat ketiga-tiganya sekali dalam satu soalan penilaian ataupun satu soalan pentaksiran. Okey, jadi kenapa taksonomi Bloom ini diwujudkan? Okey, salah satunya adalah untuk merangsang ataupun mengembangkan pemikiran ataupun kemahiran murid dan juga ingin melahirkan individu yang berfikiran kreatif dan juga kritis. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.